Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syazatul Ila binti Rosli, memegang nomor kad matriks BB2211479 daripada kelas pengurusan berorganisasi Section 3. Hari ini, di video ini, saya sebagai pengarah di sebuah syarikat akan mengupas satu isu tidak beretika yang terjadi di syarikat saya dan 3 cara untuk mengatasinya. Salah satu isu yang tidak beretika yang terjadi di syarikat saya adalah isu bully. Seperti yang kamu tahu, isu bully ini bukan lagi satu perkara yang baru terjadi di sebuah syarikat. Malah, isu bully merupakan satu perkara yang tidak beretika dan tidak patut dicontohi oleh orang lain. Malah, isu bully ini sering terjadi di sebuah syarikat, tetapi ianya tidak diambil peduli dan tidak diambil berat oleh sebuah organisasi itu. Ramai orang yang menganggap bahwa isu bully bukanlah satu isu yang besar dan menganggap bahwa isu ini adalah isu yang kecil dan biasa sahaja. Sedangkan isu bully ini merupakan namun hakikatnya isu bully ini merupakan satu pembunuh senyap yang mana boleh membawa kecederaan kepada seseorang, tak sama ada daripada kecederaan fizikal maupun mental. Isu bully ini bukan sahaja melibatkan fizikal, malah isu bully juga boleh berlaku secara mental. Bully secara fizikal ini adalah melibatkan tubuh badan yang mana perlakuan seseorang menampar, memukul, yang boleh membawa kepada kecederaan berat kepada seseorang. Manakala bully secara mental pula adalah di mana seseorang itu melontarkan kata-kata kasar, mengejek dan memalukan rekan sekerja mereka di depan rekan-rekan sekerja yang lain. Seseorang yang dibully secara mental ini terlihat baik di luar, sedangkan di dalamnya sangat teruk yang mana mereka boleh berpikir untuk mencederahkan diri mereka sendiri. Sekiranya isu bully ini berlarutan di dalam syarikat, ia boleh menyebabkan prestasi seseorang pekerja itu sangat merosot, malah menyebabkan prestasi syarikat juga turut merosot. Hal ini karena mereka merasa tertekan untuk berada di tempat kerja. Saya sebagai pengarah di dalam sebuah syarikat, saya akan mengambil beberapa cara untuk mengatasi isu bully yang berlaku, lebih-lebih lagi di syarikat saya. Oleh itu, antara cara-cara yang perlu saya lakukan adalah dengan memperkenalkan dasar-dasar anti-bully secara rasmi kepada pekerja. Saya perlu memastikan semua pekerja saya mengikuti dasar-dasar anti-bully ini. Dasar-dasar ini bukan sahaja mengandungi maklumat berkaitan hukuman maupun ciri-ciri atau perlakuan. Ia juga kandungan yang terdapat dalam dasar-dasar ini juga adalah berkaitan dengan perkara yang perlu dilakukan oleh pekerja sekiranya melihat rekan sekerja mereka dibuli oleh orang lain, lebih-lebih lagi rekan sekerja mereka sendiri. Oleh itu, mereka boleh terus melaporkan perkara itu kepada saya berdasarkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam dasar-dasar anti-bully ini. Seterusnya, cara lain yang akan saya lakukan untuk mengatasi isu bully di syarikat saya adalah dengan mengambil tindakan ataupun hukuman membuang seseorang pekerja yang terlibat dengan perlakuan bully. Sebagai seorang pengarah, saya amat tidak menggalakkan ataupun tidak menginginkan isu bully ini berlaku di dalam syarikat saya. Sekiranya seseorang itu didapati membuli rekan sekerjanya, saya tidak akan memberi amaran pertama, amaran kedua, maupun amaran ketiga, tetapi saya akan terus mengambil tindakan membuang pekerja tersebut, karena bagi saya isu bully ini merupakan jenayah berat yang perlu diambil tindakan tegas seperti itu. Sebelum mengambil tindakan itu, saya akan menyiasat perkara tersebut dengan teliti dan mencari bukti seperti rekaman video ataupun saksi, yaitu sebanyak 10 orang yang menyaksikan perlakuan bully tersebut. Saya terpaksa melakukan hukuman tegas ini
Dengan begitu, semua pekerja dalam syarikat saya akan lebih takut dan tidak akan berani melakukan perlakuan bully di tempat kerja lagi. Akhir sekali, antara cara yang strategik untuk mengatasi masalah bully di tempat kerja, terutamanya syarikat saya, adalah dengan melaksanakan aktiviti membina pasukan. Sebagai seorang pengarah, saya akan memastikan semua pekerja saya akan sentiasa bekerja dalam pasukan. Hal ini karena aktivitas cara berpasukan ini dapat membantu mengeratkan hubungan silaturahim, menjalinkan hubungan persahabatan, dan mengeratkan lagi hubungan baik antara pekerja. Bukan itu sahaja, sekiranya aktiviti secara berpasukan ini terus berlanjutan, mereka akan mengenali antara satu sama lain, sama ada baik dan buruknya. Oleh itu mereka akan dapat menerima sikap mereka itu. Dan dengan begitu, isu bully ini tidak akan terjadi lagi di dalam syarikat saya. Kesimpulannya, saya berharap 3 cara yang saya kemukakan ini dapat mengatasi isu bully di syarikat saya. Sekian dan terima kasih.